wahai sahabatku, sesungguhnya hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau, wahai aku. Terkejutlah Nabi aku. Bukankah kau janji dulu sebelum kau cabut nyawa aku, kau nak bagi signal dan bagi tanda dulu? Wahai aku dah bagi dah 3 tanda untuk kau. Apa tandanya? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada lu. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada lu. Dah ada tiga dah. Standby. Kan susah kan? Okey, tu dapat soalan bocor kan? Daripada orang tak tahu tiba-tiba mati je kan? Kita boleh baca ni dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Penenang Jiwa pada Imam Al-Ghazali. Memang kalau kita tengok manusia memang tak dapat pisahkan dengan pelbagai keinginan yang nak dicapai dalam hidup. Mereka mengidam untuk jadi kaya raya, memiliki isteri yang cantik, anak yang taat, mempunyai pangkat dan pengaruh. Itu memang cita-cita manusia. Tak ada siapa yang tak nak. Sehingga kan kadang-kadang bila dapat tu, dia lupa diri kadang-kadang. Lupa matlamat dia. Semua ni sementara. Dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia ni, suami isteri sementara. Sampai masa mati. Orang perempuan ni kan kasar-kasar dengan suami. Sebab menurut kajian, suami mati dulu. Kasar sangat dengan suami. Mati tua. Mengada tua. Semua marah. Bila suami mati, tahu pula menangis. Layan suami dengan layanan yang terbaik, first class service. Orang perempuan nak masuk syurga kan, kata Nabi, pertama jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Orang perempuan siap boleh pilih pintu nak masuk syurga. Tapi dalam neraka Nabi tinjau, Nabi tengok ramai orang. Tahu kan? Tahu. Jadi senang sebenarnya orang perempuan nak masuk syurga. Rupanya nombor 1, nombor 2 solat dengan puasa tu okey lagi. Jaga maruah diri, maruah suami itu susah. Taat perintah suami itu pun susah. Orang perempuan mulai hari ini, apa yang suami nak tu setuju je. Faham tak? Orang perempuan faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Saya dah cuba dah. Jadi Islam tak pernah halang umatnya untuk jadi golongan berharta, tetapi perlu seiring dengan syariat agama. Maknanya ikut cara Islam. Kita nak ada anak tapi ikut syariat Islam. Orang lelaki dianggap dayus bukan sebab takut pada isteri, tapi membiarkan isteri dan anak-anaknya terus-terusan berada dalam maksiat tanpa melakukan apa-apa. Seolah-olah kita meredakan apa maksiat yang dilakukannya. Itu dayus. Bukan takut bini dan kan? Kita memang tak takut bini. Bini menakutkan. Dicakap belakang kan ni lah. Okey, kan? Depan bini habis. Tapi itu dia. Kan? Dalam hidup ni tak ramai yang mampu mencapai tahap kaya raya. Betapa ramai orang berusaha habis tenaga nak cari rezeki, tapi akhirnya tetap hidup sederhana saja. Sebab itulah manusia perlu sentiasa redha dan pasrah menerima takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki daripada siapa? Rezeki daripada siapa? Allah. 3 hakikat rezeki yang kita kena faham. Pertama, Allah tentukan punca rezeki kita.
Allah tentukan punca rezeki. Ada orang punca rezeki gaji. Ada orang punca rezeki dia mungkin dapat duit tanah. Ada orang punca rezeki dia mungkin mak saudara dia meninggal dunia, ada harta turun kat kita, tak ada orang lain dah, mana tahu. Ada orang punca rezeki dia bonus. Ada orang punca rezeki dia anak-anak, mungkin macam tu. Itu pertama. Kedua, Allah tentukan kadarnya berapa banyak. Jangan petikai sikit sangat ni, tak. Kadar pun Allah tentukan. Dapat duit ni 500 je, meniaga ni dapat 100 lebih je, Allah tentukan kadar. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila kita dapat rezeki. Jadi jangan petikai. Allah tentukan lambat betul. Dah tahun 2022 baru dapat jumpa Samsul Lebat. Allah bagi rezeki time tu. Buat macam mana? Hujan pula tu, kan? Saya dalam suara macam ni tak berhenti. Semalam pagi dekat kamp Sungai Udang, Melaka. Tengah hari Negeri Sembilan. Petang semalam di Pulau Pinang. Malam tadi sampai di Kelantan, Darul Naim. Pagi tadi di Hospital HUSM Kubang Krian. Petang tadi Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam ini di Gua Musa. Folder apa? Arin, Sungai Arin. Pagi besok di Mindef Kuala Lumpur. Petang besok di Johor. Allah. Saya mendengar, mak saya kata, aku tak nak dengar lagi jadual kau. Dia dengar penat nak. Dia dengar penat. Tu dia kata macam mana ni, risau dia kan, buat batuk. Alhamdulillah. Tapi still boleh ceramah okey lah tu kan. Dengarnya malam ni pun ada makan. Ada makan tak? Ada kan? Ada kan? Ada. Kalau ada makruh ceramah lama-lama kan. Tapi janganlah sebabkan kita nak jadi kaya. Dengan sebab nak jadi kaya kita lupa segala-gala. Yang penting dapat. Sebab dalam Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Ya? Sekiranya anda ditakdirkan jadi kaya raya disebabkan usaha dilakukan, bersyukur kepada Allah kerana mengurniakan dan meminjamkan peluang itu kepada kita. Jangan lupa diri. Ada orang waktu miskin dia ingat Allah. Bila kaya pula lupa Allah. Itu penting tu. Dia tak biasa kaya, tiba-tiba dah kaya, tak datang masjid dia dah. Kadang-kadang orang tak uji dia dengan duit, uji dia dengan isteri muda. Dah lama hidup seorang, hari-hari di masjid. Contoh muka. Balik ke masjid ada orang tegur, "Abang, nikah ni dengan perempuan." Dah nikah langsung tak sampai masjid. Sudah. Lupa dia. Ada anak kecil kat lepas tu, Allah. Contoh kan. Kadang-kadang orang kalang ujian macam tu. Bagi orang yang miskin pula, perlu banyak bersabar menempuh hidup yang serba kekurangan. Formula yang pertama yang semua orang kena faham dalam bab miskin apa ni, bab kaya dunia, kaya akhirat. Yang pertama, orang miskin yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat ada. Orang miskin yang sengsara di dunia dan akhirat ada. Itu pertama. Golongan ni dia tak untung di dunia dan akhirat kerana tak menggunakan kehidupan yang miskin bagi tujuan untuk meraih pahala dengan kesabaran. Hatinya gersang daripada nilai ketuhanan. Mereka adalah orang yang tak mampu memahami arti syukur hingga hatinya menjadi kufur. Seterusnya menutup peluang nikmat Allah itu yang ada pada dirinya untuk meraih kedudukan yang terbaik di sisi Allah. Contoh paling senang tengok cerita Tanggam. Si Tanggam kan dia mula susah hidup kan. Kalau kita tengok filem Tanggam tu, sekali bila dia berpeluang dia lupa. Akhirnya dia bukan saja miskin di dunia, tapi akhirnya miskin di akhirat. Walaupun bagi peluang dia kaya sekejap. Golongan kedua adalah orang yang kaya, berbahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Dia kaya tapi bahagia kat dunia, sengsara di akhirat. Nah,
Orang ini adalah memiliki harta dan kedudukan yang tinggi, tapi hatinya tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya mengetahui dan meyakini segala sesuatu berkaitan dengan ehwal keduniaan semata-mata dan tidak pernah merenung kewujudan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ada orang macam tu. Sibuk dia menungkat langit. Hidup dia tu dia hanya pandang dunia je. Pergi umrah, pergi haji, dia boleh naik flight lambai-lambai orang, rupanya pergi tempat lain. Ada. Dia ni kaya di dunia, bahagia di dunia, tapi sengsara ke akhirat. Dia tak ada siapa dia boleh tipu. Allah Ta'ala yang tipu, tak boleh. Yang ketiga, golongan miskin yang sengsara di dunia tapi menikmati kekayaan dan kebahagiaan di akhirat. Macam mana tu? Mereka tentu lebih berjaya walaupun menderita ketika hidup di dunia. Bekalan ke akhirat adalah berkat kesabaran selama mana mereka menanggung kehidupan yang miskin itu. Walaupun miskin, hati mereka tetap lapang kada sentiasa bersikap qanaah, yakni berpada dengan yang sedikit, berpada dengan yang ada. Begitulah keadaan orang yang sentiasa sabar atas ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Dan yang keempat adalah golongan yang kaya yang berbahagia di dunia serta kaya juga di akhirat. Nampak? Kaya yang bahagia di dunia dan juga kaya juga di akhirat. Ini adalah golongan yang cukup beruntung kerana kekayaan dimiliki di dunia tidak menjadikan mereka sombong, lalai dan lupa diri. Mereka menjalankan tanggungjawab dengan menafkahkan harta kekayaan di jalan Allah serta berusaha mencari keridhaan Allah dengan harta yang dimiliki. Jadi kalau kita tengok nak menjadi orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat ini sebenarnya kenalah ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Keberkatan hidup kita di dunia ni sebenarnya kita tengok berkat hidup ni, keberkatan ni, pertama keberkatan kehidupan. Keberkatan kehidupan ni adalah orang yang hidupnya banyak penuh dengan kebaikan. Contohnya sahabat Rasulullah SAW, nama dia Sa'ad bin Mu'az, masuk Islam ketika usianya 30 tahun dan meninggal dunia pada usia 36 tahun. Akan tetapi ketika beliau meninggal dunia, Arasy bergoncang dalam rangka menyambut kedatangan rohnya. Padahal ia hidup hanya 6 tahun dalam pangkuan Islam. Maknanya banyak betul benda-benda baik dia buat dalam hidup dia. Kita tanyalah diri kita, banyak tak benda baik buat? Kita ni hidup ni, mati besok 3 je soalan Allah Ta'ala tanya. Pertama, Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Pertama, nikmat apa? Nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Kau habiskan umur tu untuk apa? Oh, banyak enjoy ya Allah, banyak suka-suka ya Allah, mancing, ride dan jalan contohlah. Tapi kalau ride tu ingat Allah tak apalah jenis yang pergi bantuan sumbangan tu, fahamlah tu kan, banyak sia-sia ya Allah. Tu yang ramai orang atas dunia ni bersia-sia, berjalan-jalan. Bila tiba-tiba nyawanya dipanggil, baru dia perasan karung yang dia bawa untuk bekalan akhirat masih lagi kosong. Yang kedua, nikmat muda. Masa muda dulu habis untuk apa? Masa muda dulu habis untuk happy-happy, enjoy, main game, lepak-lepak. Contoh. Tu sebab muda-muda lagi kena datang masjid. Ada satu masjid yang saya pergi di Sungai Siput itu, dia kata apa? Dia buat insentif pagi sebab nak galakkan anak-anak muda, budak-budak yang datang sekolah, yang datang ke masjid pagi sebelum pergi sekolah, dapat RM5. Jadi kanak-kanak ni yang ni nak duit belanja sekolah, dia datang. Bila budak-budak tu datang, bapak dia datang juga. Itu yang penting tu. Tapi bapaknya tak dapat RM5 tu. Tapi bayangkan, anak pun dapat, tapi ada bapak yang bebal tak tahu.
Sebab 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Pertama, golongan pemimpin yang adil. Kedua, anak muda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin, boleh. Tapi kalau dah kaya dan lawa pun tolak, kan? Yang buruk dan miskin lagi tak selera. Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang duduk bersendirian basah pipi dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Kedua tadi saya kata Allah Ta'ala tanya nikmat muda. Ketiga, Allah Ta'ala tanya nikmat ilmu. Ilmu yang kita belajar hari ini, apa yang kita belajar selama ni. Pertama, Allah tanya kita amalkan ke tidak. Keduanya, kita sebar panjangkan ke tidak. Kena belajar. Orang lelaki kena faham tanggungjawab salah satu nafkah nak bagi dekat isteri, selain pada nafkah zahir, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, begitu juga nafkah batin kena bagi pada isteri. Nafkah batin itu termasuk juga didikan agama. Jangan ingat yang atas katil je. Didikan agama pun kena bagi pada orang perempuan. Jadi kalau orang lelaki rasa-rasa tak boleh nak mengajar isteri belajar agama, jangan halang dia belajar agama. Ada kuliah-kuliah dekat masjid, suruh pergi. Kuliah duha untuk wanita muslimah, pergi belajar. Jadi mana kata dari segi ilmu kena belajar. Bak kata orang dulu-dulu cantik teluk, pantainya landai, tempat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Tak tahu tanya, malu bertanya, sesat barat, bukan sesat jalan. Sekarang dah ada map, dah ada Waze, tak sesat. Tapi sesat barat dalam hidup. Makin jadi pula batuk ni kejap jadi mana kata dari segi ilmu kena belajar. Nampak sikit daripada tu, tapi usaha. Kan? Kain songket, benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi mana kata belajar. Dulu tak tahu sembahyang macam mana, angkat takbir macam kaya kau takbir. Ada ada Allah. Weh, guru silat punya. Ada Allah. Atromen. Macam-macam. Kan? Belajar. Angkat tahiyat macam mana. Dalam perbuatan solat. Dalam perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Dalam banyak-banyak perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Ceteka. Angkat takbir, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat. Mana satu? Mana yang paling tenang? Sujud. Ramai jawab sujud. Kalau jawab sujud, maknanya lelap. Itu bukan tenang, itu lelap maknanya. Sebenarnya waktu menurut kajian pakar telepati solat, dia kata perbuatan yang paling tenang adalah daripada kita rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah, waktu berdiri sebelum turun tu, itulah waktu yang paling tenang sepatutnya. Sebab waktu berdiri tu Sami Allah liman hamidah, Allah nak turun. Itu sebenarnya. Tapi kalau sembahyang itu berkecapui, boleh atau tak berkecapui? Berkecapui ni orang KL sebut berdesuk.
Kan? Nak cepat, sama Allah, sama Allah, Assalamualaikum, tak apa, memang tak dapat. Tu keringat. Itu yang paling tenang sekali sebenarnya. Nikmat ilmu. Yang keempat, nikmat harta. Allah tanya, jangan kita marah orang, duit aku sekali aku lah, musibuk faham. Sebenarnya syukurlah ada orang tegur kita. Daripada mana duit kita dapat, dari mana harta kita perolehi, ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Itu sebab kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum, surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah Ta'ala beritahu, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda, diri sendiri. Habis itu, perjuangan membela agama Allah, maknanya harta tu digunakan sedekah di jalan Allah. Diri sendiri, perangainya elok, jaga diri, jaga solat, jaga puasa, jaga ibadah daripada Allah Ta'ala. Maka apakah kebenangan tu? Apakah keuntungannya? Keuntungannya ada 4. Allah Ta'ala jawab dalam surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Pertama, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Melainkan ada di kalangan kita hari ni berada cakap, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan September ni belum ada dosa lagi. Tolong katakan. Tolong katakan siapa rasa tak ada dosa lagi, tolong katakan. Tadi pun berdosa dah. Lambat Samsul lebat ni. Ngumpat dah tu. Kan. Wahab memang tak break dulu tadi, habis tu kerja atas sendiri. Tak sangka pula jauh kan. Kereta banyak tadi. Kereta banyak. Kan. Ngumpat. Ada je ngumpat. Samsul lebat lalu tadi tingginya. Ngumpat ni. Ngumpat. Nampak muka dalam TV nampak tu wajar tu kan. Apa saya maafkan juga salah. Jadi itu biasa. Jadi makna kata kita diampunkan dosa-dosa. Kedua, Allah kurniakan syurga adnin kepada kita, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketiga, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita bila kita susah. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan kepada kita yang mana cepat masa berlakunya. Itu yang penting tu, nak berjaya cepat. Itu sebabnya jangan lupa sedekah. Nak kaya dunia, kaya akhirat, sedekah. Jangan kedekut-kedekut. Dalam surah Al-Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita suka kita kena bagi. Lalu tabung, bagi yang kita suka. Lalu tabung, tengok duit, alamak ada 2 helai RM5 100. Mana nak bagi? Ustaz, saya bagi RM5 sebab saya sayang betul RM5. 100 tu saya tak sayang Ustaz. Kejap lagi saya habiskan dia. Cerita dia, dia nak tipu siapa? Itu dia. Itu Allah Ta'ala katanya. Pertama, nikmat. Kedua, Allah Ta'ala katanya bila mati besok Allah Ta'ala katanya tentang amanah. Amanah sebagai ketua, amanah sebagai seorang anak buah, amanah sebagai pekerja, amanah sebagai suami, amanah sebagai seorang isteri, semua katanya. Amanah sebagai imam, amanah sebagai pengurusi masjid. Itu sebab jangan minta-minta jawatan. Minta-minta jawatan pun buat apa? Cari penyakit je. Kan? Cuba tengok ni, tak lama lagi ni, tak lama lagi. Tak lama lagi sampai satu perayaan yang besar, yang semua-semua sibuk nak jadi. Kan? Saya tak sebut lah, gila sangat nak jadi. Kan? Tak payah berebut, tapi kalau dah dipilih, terima sebagai satu amanah. Ya, bagi banyak jawatan, lagi banyak soal jawab Allah Ta'ala akan tanya. Lagi banyak bini dia, lagi banyak soalan Allah akan tanya kat suami. Jadi orang perempuan, biarkan dia. Dah dia nak sangat, biar gigi. Boleh je tu.
Kan? Ya. Akhirat esok, akhirat nanti Allah akan bangkitkan manusia ni dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan, ada yang melutut, ada yang berjalan dengan muka. La ilaha illallah, berjalan dengan muka, kaki ke atas. Bayang, kita dengan kaki pun kalau tak ada kasut pun kena seksa je. Dalam tahta batu, ini kepala muka ni. Tengok perangai masing-masing kat atas dunia. Dan masa tu matahari sejengkal. Sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun tak tahan panas, pasang ekor. Masa tu ada yang peluhnya parah pukul lali, ada parah pinggang, ada yang lemas terus, tenggelam dengan peluh dia sendiri. Sampaikan ada yang cakap, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka terus, ya Allah. Tak tahan kepada masyarakat. Minta tu masuk neraka terus, kat padang mahsyar tak tahan. Bayangkan dia macam tu. Udah jalan, nampak pula dekat masa tu, masa berjalan, nampak pun lagi telanjang bulat ni. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Faham? Tak ada dia. Ui, tu bukan tok tua. Tak ada. Tak ada. Masa tu sibuk dengan diri sendiri. Lepas tu sampai kat telaga Al-Kausar, yang mana barang siapa yang dapat meminum walaupun seteguk air, dia tidak akan haus selama-lama. Tapi masalahnya malaikat jaga. Kita, kau faham? Jalan. Tak boleh. Bukan semua orang yang dapat tengok amalan masing-masing. Telaga Al-Kausar tu 4 segi. Nak mengelilinginya makan masa sebulan perjalanan. Nak mengelilingi dia, itu pun kalau kita tak dapat rasa minum, Allah, rugilah kita. Masa tu jumpa Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, bantu aku. Nafsi sendiri-sendiri tak dapat tolong. Jumpa Nabi Ibrahim, minta tolong, tak dapat. Nafsi sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata, tak dapat tolong. Yang boleh tolong kau Muhammad, kau percaya Muhammad. Cari. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak masanya 1000 tahun perjalanan. Ringkas cerita jumpa dengan Nabi kita, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau kita, Nabi kenal kita, umatku kemari, bertuahlah. Kalau Nabi tak kenal kita, kitalah jadi manusia yang paling rugi dunia dan akhirat. Itu cerita dia. Kan? Nak kenal Nabi ni macam mana? Nak bagi Nabi kenal, pertama sebut nama Nabi selalu. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Itu salah satu cara. Nak ringkas cerita, saya nak tunjukkan apabila Allah umumkan, dengan ini diumumkan bahawa mahkamah mahsyar dibuka. Buka mahkamah mahsyar, zurub beratur panjang ni, semua beratur depan kita. Sebab apa? Sebab semua nak tuntut hak dia. Di mahkamah mahsyar, oh, alhamdulillah, pahala aku banyak, aku hari-hari pergi masjid ni, hari-hari pergi masjid, penuh pahala. Dosa sikit je, pahala banyak. Dia pun beratur minta, ya Allah, tu yang Nabi sebut, siapakah orang yang muflis itu? Maka jawab sahabat, tentu-tentu orang tidak punya harta, tak ada emas, tak ada dinar. Tak, Nabi kata bukan. Orang yang muflis itu adalah orang yang datang pada hari akhirat nanti membawa segala amalannya, salat, puasa, amal ibadahnya, tapi muflis disebabkan kezaliman dia, menzalimi orang lain, mengutuk orang, mengumpat orang, buat dosa, ambil hak orang, maka habis dia jadi muflis. Tu yang beratur panjang tadi. Dia beratur panjang, ya Allah, dulu dia kutuk aku, ya Allah, bapak ambil pahala sikit. Ya Allah, dulu dia pergi dekat pejabat tu, dia nak bayar bil, dia potong queue, ya Allah, bentang-bentang tu orang kampung dia, zam, ambil lagi. Ya Allah, dulu dia minta kerja, dia pakai kabel, ya Allah, patutnya aku dapat kerja tu. Orang tu yang nampak, ya Allah, ambil lagi, ambil. Dia mengumpat aku, ya Allah, dia fitnah aku tu.
Sudahnya habis pahala. Beratur panjang lagi ni. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi? Allah, pahala aku dah habis dah. Pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu ambil. Ambil pula dosa orang. Ambil dosa. Itu sebab jangan suka-suka sebarang mengutuk orang, memfitnah orang. Jangan. Contohlah kita tengok dalam Facebook, tengok dalam internet, kita pun tak guna, kita tak boleh pakai. Mana kita tahu? Jangan bercakap macam kita tahu semua. Jangan. Contoh macam saya lah, dengan ustaz ada masalah. Kita bergaduh, kita boleh jumpa, minta maaf, saya minta maaf banyak. Boleh jumpa, minta maaf. Banyak salah lah apa. Minta maaf, boleh. Tapi dalam TV tu tak sesiapa orang yang menteri ke tak menteri ke orang ni. Masa bila nak minta maaf? Cakap dah cakap ni, kutuk dah kutuk. Cerita tu macam lah kita ni baik sangat, kan? Contoh lah. Tu sebabnya contohnya kita cakap macam contoh Ustaz Abel Liu, dia bagi sumbangan sana sini. Nah, ini tak ikhlas ni. Mana kita tahu? Ni ditunjuk-tunjuk depan orang tak ikhlas tak? Kita tak tahu. Sebab dalam Quran pun kata, kalau kamu memberi sumbangan secara terang-terangan dengan harapan boleh jadi contoh yang ikutan orang lain, itu pun baik buat kamu. Jadi mana kita tahu dalam hati dia tu, dia sebenarnya nak tunjuk-tunjuk sesaja tunjuk, ataupun memang dengan niat nak jadi contoh ke orang lain. Ada juga bagi tahu sebab dia kena tunjuk tu sebab orang dah sumbang dekat dia, orang kena tengok duit tu pergi ke mana. Tapi kita kadang jadi lagi pandai pada Allah Ta'ala. Kita nak ambil alih kerja malaikat. Oh, ni tak ikhlas. Oh, ni ikhlas. Oh, ni okey. Ni tak boleh pakai. Ni semayang tak terima. Ni neraka. Ni dia dah tahu. Jangan, kan? Tu dia penting kena ingat. Macam orang perempuan lah, marah lelaki tuduh macam-macam. Mana tahu? Ni ada bau perempuan lain. Teruk hidung. Suami hari tu balik lambat sebab imam ajak mengaji. Malam ni kita ngaji ngaji. Lepas maghrib ngaji, lepas isyak ngaji. Balik rumah bini dah. Mana? Di mana? Oh, teruk lah. Habis ngaji tadi. Ngaji. Baca pun terabur. Astaghfirullahaladzim. Betul lah, abang mengaji, Pak Isyak tak pun ngaji. Jangan-jangan kena kopi mulut engkau. Sedih nanti suami. Besok tu imam ajak ngaji lagi. Malam ni kita ngaji lagi. Oh, tak boleh, imam. Bini saya bising, imam. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa, besok pun ngaji balik. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik. Sampai rumah, cepat balik hari ni. Tak semayang ke? Tak semayang ke? Jadi orang lelaki saya ajar, lain kali kalau balik rumah, isteri cakap, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi tu keluar balik. Lepas tu senyap lah dia. Asal senyap lah ni? Taklah cakap-cakap kan bang keluar balik, kata kan. Kan? Okey. Amanah Allah Ta'ala katanya, sebesar-besar amanah, sekecil-kecil amanah Allah katanya, jangan kita minta-minta. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Silaturahim, jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia sebab parti kau tak sama. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Selagi mana di Islam ni baik, dalam masjid jangan cerita politik. Usah. Masing-masing ada pendirian masing-masing, kan? So tahu salah, kita tahu pahaman kita dia lain, tak apa, tapi satu benda sama, kita Islam dah. Mengundi besok pangkah, geram sangat orang tu, pangkah muka dan semua. Undi rosak, habis cerita. Puas hati aku kata. Marah sangat kau orang tu, kan? Tak.
Dekat masjid, elok. Dekat kampung, elok. Jangan putuskan silaturahim. Bermaaf-maafan. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Apa tu? Minta maaf dan memaafkan. Susah. Nak minta maaf, aku bapa saudara, aku pak saudara. Kenapa pula aku nak minta maaf dengan dia? Bukan salah aku, kenapa aku minta maaf dengan dia? Ayat-ayat. Aku ketua, dia anak buah, dia lah minta maaf dengan aku, dia kata. Sebenarnya tak kira siapa salah, tak kira siapa yang salah, tak kira siapa tua, siapa muda. Kenapa kena minta maaf? Sebab mati tak tentu bila. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Itu sebab minta maaf je lah, senang settle. Tak nak gaduh, minta maaf je lah ya. Minta maaf ujung rambut, ujung kaki. Memaafkan pun susah. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Dipilih pula siapa dia nak maafkan. Aku orang lain, aku tak ada ham. Dia orang ni, oh tak boleh. Maafkanlah. Orang yang memaafkan orang lain tidur berdengkur, tenang, relax, tenteram. Sebab kalau kita mati malam ni, tak sempat minta maaf, tak sempat kita merelakan apa orang buat kat kita. Ada orang tu lagi pula, biar dia bersujud, biar dia merangkak cari aku, akhirat besok minta maaf dengan aku. Ada tak yang cakap itu? Biar dia merangkak cari aku, minta maaf dengan aku besok akhirat esok. Rupa-rupanya makbul Allah bagi. Bila akhirat besok dah nak masuk dalam syurga dah kita ni. Nak masuk dalam syurga, nanti dulu. Kenapa pula? Sebab dulu mu pernah beritahu, biar orang tu melutut cari mu minta maaf, jadi mu tunggu sini. Lah tak boleh masuk syurga, kena tunggu pula. Kawan tu kena seksa 1000 tahun. Oh lamanya tunggu. Siapa suruh? Tu cakap maafkan senang. Buat apa? Dua-dua orang minta maaf, salam macam ni. Tapi kita boleh dengar orang cakap, aku bukan tak nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Tanya orang ni, aku nak baik dengan aku, lu tangan dia yang tak nak salam. Dua-dua boleh mengelak, dua-dua boleh cerita dengan semua orang macam tu. Akhirat besok, silaturahim tu sendiri akan bersuara. Siapa yang tak nak baik? Kita minta maaf, salam ni, betul-betul salam. Aku minta maaf banyak-banyak, aku buat salah dengan kau. Ayolah, samalah dengan aku. Salah seorang daripadanya tak ikhlas, contohnya. So siapa yang ikhlas salam tadi, dia dengan Allah Ta'ala selesai. Tapi orang yang dalam hati, Allah Ta'ala aku tak maaf dengan kau, dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Orang tu nak minta maaf lah. Itu sebab jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan-jalan bom, jatuh dalam lubang dalam, gila pun tak dalam macam tu. Ingat ni confirm mati dah ni, tarik bomba, jambatan bomba penyelamat, tarik pakai tali, tengok ada nadi lagi, hidup dia lagi, tak mati lagi. Akhirnya bila dia terjaga, hebat bang, gini cara. Masalah abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati, dia mati sebab terperanjat. Mana kita tahu mati sebab apa? Ada seorang sahabat Nabi, ketika di Masjid Nabawi, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat, tiba nampak seorang lelaki masuk ke satu pintu. Nabi kata, nampak tak lelaki itu? Kenapa? Sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Sahabat tak tahu sebab apa. Hari yang lain terserempak dengan lelaki yang sama. Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Dah 2 kali dah. Hari yang lain, kali ketiga tersempat lelaki yang sama. Tu lelaki ni adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan. Apa hal ni? Apa ni hebat sangat lelaki? Maka dia pun pergilah jumpa dengan dia. Kata, boleh tak kami nak tumpang bermalam dekat rumah tuan ni? Boleh, silakan. Dia orang baik, dia bagilah.
Rupanya dia nak mintai, nak tengok dia buat apa amalan, nak tinjau. Pagi, petang, malam macam biasa je. Semayang macam biasa, nak kata lebih sangat tak, nak kata mengaji banyak sangat pun biasa je. Tidur macam biasa, makan macam biasa. Sudahnya 3 hari 3 malam tak dapat jawapan. Akhirnya lepas 3 hari tu dia tanya, beginilah sahabat, sebenarnya kami tak tahan bila Nabi kata kamu tu ahli syurga. Apa amalan kamu sebenarnya? Dia kata tak adalah apa sangat pun amalan aku ni, cuma setiap hari sebelum aku tidur aku tak terlupa buat 3 perkara. Sebelum tidur dia tak terlupa buat 3 perkara, iaitu pertama, sebelum aku tidur aku maafkan semua orang. Pertama. Yang kedua, sebelum aku tidur aku niat kalau aku hidup lagi esok aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat sebelum aku tidur kalau aku hidup lagi esok aku tak nak dengki dengan semua orang. Itu je amalannya. Memaafkan orang sebelum tidur tu sebaik-baik perbuatan. Maafkanlah, tak usahlah simpan dalam hati lama-lama. Jadi penyakit ni, penyakit hati ni teruk sikit. Tamak, sombong, dengki. Tamak satu hal, ambil hak orang. Sombong, belagak dengan benda tak ada apa-apa. Pangkat sampai masa pencen. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang. Ada dah kat pesara kan. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Ya. Sampai masa pencen, dia dekat pejabat daerah tu nombor 1 tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid ni, bahan pencen. Pencen. Kan? Nak jawab. Sementara ya, tak usah nak sombong-sombong. Penyanyi tu nyanyi sedap mana pun, dia masuk ke Gavaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang, lagu sendiri minta nyawa nak nyanyi. Napas dah tak sampai. Dia cakap apa? Kan? Kemudian seterusnya, kan? Kalau kita tengok dalam bab sombong ni, sombong apa? Sombong dengan kedudukan, sombong dengan duit, sombong dengan harta. Dulu rumah dia paling besar sekali, sekarang dia berlambak rumah besar, tak heran pun. Kereta baru, berapa lama baru? Lepas sebulan dah ada kereta lain lagi baru. Motor baru, seminggu je, betul tak peduli dah. Seminggu je baru. Allah Allah. Kenapa kita nak belagak? Sombong tak ada benda. Sombong tu pula ada 3, ujub, riak, takbur. Ujub dalam hati kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku ni, contoh. Dia kata dalam hati je. Tu ujub. Riak tunjuk ke orang, takbur, bercerita dia sombong mak pada orang. Panjang lagi dah nak cerita pasal ujub dia, takbur ni. Tak sempat cerita malam. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Kemudian bila sebut tentang dengki, dengki dia begitu. Dengki ni sampai sanggup menjatuhkan orang. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Sanggup aniaya orang, sanggup fitnah orang, buat macam-macam. Jadi jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang bab silaturahim ni saya teringat satu hadis. Kalau boleh semua orang ingatlah pasal hadis ni. Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat seksa. Iaitu pertamanya menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga memutuskan silaturahim. Jadi elakkan kedua-duanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka pada hari ini sama-samalah kita berusaha untuk mencapai kekayaan dunia, kekayaan akhirat. Cara yang paling senang, sedekah. Berpuluh tahun duduk dekat kampung, kat Felda, berapa banyak dah sumbangan kita kat masjid. Cuba fikir, sesungguhnya sedekah tidak pernah memiskinkan orang.
Tak pernah. Saya sendiri pernah dulu sedekah bawa keluarga pergi umrah. Mula-mula tu saya cakap ni, waktu tu saya dengan mak saya pergi umrah masa tu saya dapat tajaan lah percuma. Saya pergi bersama dengan tabung haji masa tu. Saya bawa mak saya bawa adik saya. Masa dekat Madinah, saya cakap dengan mak saya lepas makan tengah hari, mak, rasa-rasanya nak sponsor lah, nak sedekah bawa family kita yang susah-susah tu pergi umrah. Saya cakap tu, mak saya kata, kau jangan main-main, ni Madinah ni, kau dah cakap kau kena buat. Oh iyalah, nak kena buat lah ni. Akhirnya tahun 2018 kot saya dapat buat. Kira 15 orang menung. 15 orang, bukan sikit. Package tak main nak bagi package rendah, bawa family kenalah bagi package bagus. 9,000 lebih seorang kali 15. Jangan dicampurkan. 2 menung. Pertama saya, kedua buka akaun. Dua-dua menung. Mau padan muka. Saya terus terdengar, padan muka kau. Kau cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang kan. Sekarang mana pergi duit kau? Saya terdengar rasa setan dah tu. Tapi saya kata lantak lah kata. Tapi terasa duit tak ada tu. Terasa. Nak bagi tahu saya ni manusia biasa. Ui, habis duit aku ni. Betul. Lepas tu bila sampai di KLIA, bila saya nampak semua orang dah pakai kamera dan siap-siap tak pergi kan, masa tu separuh daripada rasa duit hilang tu, hilang separuh je, tak habis semua. Ada rasa gitu. Tapi bila sampai di Tanah Suci, bila dah landing, saya nampak bila berapa taklimat, bagi taklimat, saya nampak ahli keluarga saya mengalir air mata dia. Ada yang dah masuk senarai insolvency, bankrupt, dengan rayuan dapat pergi, tak pernah pergi luar negara, tak pernah naik kapal terbang, first naik kapal terbang tu pergi Mekah. Menangis. Masa saya tengok dia orang menangis, hilang perasaan saya duit habis ni. Lantaklah aku okey, rasa happy. Rupa-rupanya tak sampai 3 bulan saya balik ke Malaysia. Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah rasa bujur balik modal, tak. Masa tu saya cakap, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong ni ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Tapi insyaAllah tahun ni pun insyaAllah kalau tak ada apa-apa, 35 ahli keluarga saya cakap bawa pula tahun ni insyaAllah. Betul. Percaya cakap sedekah kan. Barang siapa yang bersedekah, nak pula sedekah kat masjid, Allahu Akbar. Kan Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Contohnya pagi kan, waktu sembahyang subuh tu kan, orang perempuan pada rumah boleh transfer online je. Akaun masjid apa nama ni? Ada pun belak ni. Masjid Aring 1 je. Masjid Felda Aring 1. Nombor akaun mana? Bank mana? Bank Islam. Nombor akaun 0501201007 bla 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 bla. Description, ada description, doakan saya kaya. Mau dia kata. Mau Suria. Lah tu. Dia mau dia sikit. Alah, bagilah lebih sikit. Biar bagi tu mendatangkan kesan. Macam tu. Terasa lah bagi tu. Contoh orang kan, dia bawa duit RM1 di situ, 100, dia ada duit 100. Mau ada seria, dia cakap dengan bini dia. Seria situ 100 tu. Dengar je bila innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi.
lalu tabung zap letak lu. Lepas tu baru teringat, tengok dalam poket tinggal selia, termasuk pula satu tadi. Mana tabung tu? Tagak segar tu. Itu baru datang kesan. Dia tunggu imam. Mam, minta maaf, mam. Silap sekar. Minta pulang balik. Kau ajar tu. Janganlah minta pulang balik. Okey dah tu. Kan? Tuhan dah tentukan tu. Iya, jangan kedekut-kedekut bagi. Percayalah, murah rezeki kita. Malahan sedekah dapat menjauhkan daripada bala dan musibah. Itu sebab orang dulu-dulu kalau kita nak pergi musafir, kalau keluar pada rumah orang tua dulu cadang, dia sarankan bila kita keluar je lalu masjid berhenti kejap, bagi anak pergi masuk dalam tamu masjid tu, lepas tu baru teruskan perjalanan, insya-Allah selamat perjalanan. Ya, orang dulu. Sekarang ni jangan nampak masjid tak heran. Lepas tu kat masjid tu, sebab masjid sekarang kita kena buat mesra jemaah. Janganlah tulis sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Takut budak muda tu tengok lah. Gambar jenazah tak? Buatlah. Anda ingin ke taman syurga 100 meter belok kanan. Macam tu. Nak pahala tak? Jom terus 100 meter lagi masuk kanan. Macam tu steady. Ni tengah ambil wuduk, nampak satu lagi signboard, awas di sini ada pencuri. Lepas tu tinjau kat dalam tu, nampak seorang tengah bungkuk. Pencuri. Wah, imam tu. Imam nak kena. Pencuri mana-mana ada, tak payah letak signboard tu. Aduh, kadang mesej tu salah kan. Tu dia. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah saya doakan mudah-mudahan penduduk-penduduk di sini mudah-mudahan berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Murah rezeki. Saya doakan semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Sebenarnya tu doa paling baik sekali kalau orang birthday. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Dia buat panjang umur dengan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Berkat tu ada. Itu penting. Dan saya tutup dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja keuntungan di dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia, dapat dunia sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Kejarlah akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak masjid menyebut rasa nak junjung. Minta maaf sangat suara sini, insya-Allah. Esok dah elok-elok sikit, esok panggil balik ya. Tahun depan. Tahun ni dah habis tahun depan.